Assalamualaikum Fiz. Lama tak jumpa. Sebulan dah kita tak jumpa Sebulan tak jumpa Itulah asyik cuti ya. Kembali bersiaran ni. Tapi kejap. Ada benda yang tak kena lah dengan penampilan kau hari ni. Kau dah lama tak jumpa aku, dah datang nak komplain. Sebab, pertama sekali kau punya spek mata kau macam bulat sangat. Muka pun bulat, macam bulat. Tapi kasut warna kuning, belakang pun warna kuning. Macam mana Fiz? Dah memang macam ni lah setiap minggu pun. Dia memang tak boleh bercakap muka aku bulat. Muka kau pun tak ori, kau balik hanya kan? Ini ori Fiz. Tak pernah kita tukar benda-benda yang Allah dah bagi ni. Pandai bercakap sekarang. Ya, tapi itulah, macam tak kenalah Fiz. Tukar baju lah Fiz, boleh? Tak sempat dah live. Kau tahu tak, orang macam kau ni ada satu istilah orang bagi. Tahu tak apa? Istilah apa? Narsistik. 3 hari aku praktis nak sebut perkataan ni. Nampaklah. Usaha tu memang membuah hasil. Baik betul. Narsistik. Ulang lagi sekali? Sekali je. Itu maksud dia kalau macam gitu tadi, maksudnya macam aku je betul, aku ni ada masalah. Kau lah betul, kau lah terpaling bagus, kau lah terpaling, apa lagi? Terpaling hidung mancung. Terpaling kacak, terpaling bijak. Akulah tu. Itulah narsistik. Dia sebut betul. Okey. So, aku pun tak faham kenapa penerbit nak kena pilih tajuk S banyak kali. Minggu lepas pun banyak S juga. Mungkin penerbit kita yang terpaling betul. Kan. Mungkin ini episod akhir kau. Baik, itu yang kita akan bawakan dalam Cuit Sekejap Sentak pada pagi ini. Betul. Kita nak membicarakan tentang dia je yang betul. Maksudnya, orang lain salah, apa pendapat orang lain tak nak dengar, asyik dia je yang kita kena dengar. Betul, dia macam topik minggu lepas juga, terkait juga. Sebab minggu lepas kita cakap pasal positif toxic. Betul. Minggu ni kita cakap soal narsistik ataupun dia je yang betul. Dialah yang semua dia. Tapi ada makna yang berbeza, ada maksud yang berbeza, ada istilah yang berbeza. Betul. Ini kita tanya orang ramai, Ifan. Ifan faham ke maksud dia? Faham? Apa? Macam saya tadilah. Tadi itu sketsa, bukan saya kalau sebenar bukan macam gitulah. Saya baikkan Hafiz kan? InsyaAllah. Saya cuba betulkan fakta itu. Jadi kita tengok dulu apa kata orang ramai berkenaan dengan apa itu narsistik. Saksikan. Jom. Pada pendapat saya, narsistik tu ialah seorang yang suka play victim, and bila kita tegur dia something, kalau dia buat salah pun dia akan salah balik dekat kita, dia akan marah balik kita. Dia rasa dia je lah yang betul. Itu lebih kepada bersikap ketuanan, dan dia rasa dia hebat, dia betul, dan orang begitu selalunya sangat ego. Dia tak ada rasa empati kepada orang lain. Dia rasa dia je betul. Narsistik ni orang yang suka macam dianggap dialah yang bagus, dialah yang hebat. Walaupun apa yang dia cakap tu sebenarnya dia salah, tapi dia still nak menganggap orang lain tu yang salah. Narsistik tu orang yang rasa dia je betul, yang dia rasa dia sentiasa betul, dia lagi tinggi daripada orang lain. Kalau macam teamwork tu, dia akan susah untuk bekerjasama dengan orang lain. Baik, itu dia pandangan orang ramai berkenaan dengan narsistik. Rata-rata sama jawapan, lebih kurang. Dia je betul, dialah yang tahu semua. Tak nak dengar pendapat orang lain. Dialah paling tersakiti. Istilah sekarang paling actually dalam bahasa Melayu salah tu. Kan? Sebab dia terpaling pula. Tak boleh macam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kelas bahasa Melayu bersama Hafiz Dawson. Okey. Dia paling tersakiti boleh. Dia tak boleh terbanyak sangat. Bijaknya lah, hai. Dia buka pula. Baik, hari ini kita nak cakap soal narsistik ataupun tajuk lebih mudah dia je yang betul. Kita bawakan dua tetamu Ifan hari ini sebab kita nak bincang. Sebab minggu lepas dah cukup huru-hara topik kita. Betul. Sebab si Shy tu dia nak try sisi. So dia punya hashtag perkahwinan nanti Shy di sisi. Faham. Tapi hari ini tetamu kita semua lelaki. Dia jaga tanpa tampan belaka. Kita persilakan yang pertama Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua muda dia kata. Rasa sihat dan rasa muda. Itu yang kita nak dengar. Tapi itu tak termasuk narsistik Sebab bila dikelilingi itu dia ada aura je. Baik. Dan seorang lagi kita bawakan. Seorang selebriti, penyanyi yang cukup hebat di Malaysia. Kita bersama dengan Daniel Chuer. Nyanyi sikit lagu dia. Saya lupa. Saya nervous. Okey, Daniel, apa khabar? Alhamdulillah. Tapi betul ke Ifan dah ingat balik. Irfan rasa saya tak boleh cakap benda ni dekat depan TV. Nanti dekat habis program ni kita boleh cakap. Dah ingat lagu dia. Tak adalah.
usah kita membuang waktu. Mungkin lepas ni kita boleh bagi. Tak apa, kejap lagi baru kita sambung. Okey, jangan buang waktu. Jangan buang waktu. Baik, saya nak mulakan dengan doktor dulu lah. Narsistik, kita dah mulakan. Irfan dah lakonkan watak sebenar dia tadi. Bukan watak sebenar. Dah tanya orang ramai apa maksud itu narsistik. Tapi dari segi betul dia, apa yang boleh kita faham narsistik ni? Sebenarnya betul lah tu. Yang tadi tu dah betul dah. Dia narsistik ni dia salah satu sebenarnya perangai disorder lah. Asal kita sepatutnya tak macam tu. Manusia fitrahnya bukan macam tu. Kita ni setiap kita ada kekurangan, ada kelemahan. Kita patut rasalah benda tu kan. Kalau kita original, kita sentiasa rasa kita ada kekurangan. Dan kita akan appreciate kelebihan orang lain. Kita saling melengkapi. Itu manusia biasa yang faham. Tapi bila dia rasa terpaling tadi tu, sebenarnya terpaling betul tau. Betul kan? Apa yang salah tu? Dia kalau tersilap berpaling belakang tu terpaling. Istilah terpaling tersakiti. Kan? Tersilap berpaling. Itu betul lah tu. Okey, kelas bahasa Melayu tu saya. Tapi sebenarnya yang sebut tadi tu betul lah. Dia rasa dia lebih betul pada orang. Dia rasa dia tak ada salah. Dan dia berkait sebenarnya dengan perangai suka orang puji, suka orang cakap dia bagus, suka orang cakap dia handsome tadi, bijak semua kan. Dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya lah. Tapi kalau dia selalu suka orang tegur dia, itu lain. Dia nak perhatian juga tapi dia nak orang tegur dia, orang itu dia rasa dia ada kekurangan. Yang tu okey, bagus. Tapi yang ni orang tegur pun tak boleh. Dia nak orang puji, jangan tegur. Puji saja. Orang yang positif. Orang setuju saja dengan dia. Masalah tu. So itu yang kita kata betul lah. Dia bila jumpa orang dengan orang macam ni, kalau kita cakap salah dia tak habis. So kalau kita je tak apalah, nanti ada waktu lain yang mungkin lebih sesuai, kita baru ulas balik ataupun kita cakap balik. Okey. Doktor, Ifrat nak tanya kan, kalau berkaitan dengan masalah narsistik ni, dia adakah satu masalah mental sebenarnya? Ya, dia ada kaitan. Sebab mungkin kadang-kadang dia pengaruh pengalaman hidup. Kalau kita memang kadang-kadang ada mak ayah ni, dia didik anak dia tak boleh tegur. Kan? Ada kan yang orang tegur je, mak akan defend, mak akan backup. So lama-lama dia akan jadi orang yang okey, aku buat semua betul. Dan itu ada jugalah. Kalau sebenarnya mengikut Imam Al-Ghazali, dia ada juga sentuh. Dia kata biasanya dia berkait dengan kejahilan. Kalau kita tak betulkan ilmu kita, dia boleh menjurus kepada perangai macam itulah, behavior kita macam tu. Dia orang belajar sikit, biasanya dia rasa dia tahu semua. Dia sebenarnya gini kalau nak faham. Kita ambil ijazah kan, sarjana muda. Tu belajar habis kejuruteraan awam. 4 tahun habis. Semua kejuruteraan awam. Tapi bila kita sambung sarjana, kita dah belajar kejuruteraan awam logam saja. Dia dah makin kecil. So banyak benda sebenarnya kita tak boleh belajar, tak tahu, tak ada ilmu. Bila sambung PhD, lagi kecil tajuk kita. Lagi kita sedar rupanya banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. So orang yang biasa rasa dia bagus, dia betul semua ni, sebab tak ada ilmu lah sebenarnya. Orang kampung panggil apa? Bodoh sombong. Bodoh sombong. Orang bangsa pun cakap macam tu juga. Oh, bangsa kampung. Betul lah tu. Maknanya kalau kampung dan bandar cakap sama-sama lah. Okey, Daniel. Istilah ni kita macam baru-baru dengar lah. Waktu-waktu sekarang ni bila dah start tahun-tahun milenial ni kan, ramai yang menggunakan istilah ni. Orang ni cakap sikit je kita dah label dia narsistik. Daniel faham tak sebenarnya sebelum Ustaz explain ni? Saya sebenarnya narsistik. Saya faham secara general maksud narsistik ni macam mana. Tapi penggunaannya pada masa kini saya rasa dah disalah guna. Sebab dia macam bila kita puji diri sikit, orang kata macam kau ni you are being narcissistic. You are being narcissist. Tapi actually it's not. Sometimes dia macam orang kata just self praise untuk to get self better. Not yet. Belum lagi. Dia ada, kita boleh tahu bila someone tu is being narcissistic ataupun tidak. Hashtag love yourself lah kan. Hashtag love yourself. Tapi not too much. Kau dengar dia sebut nars. Struggle sangat tu Hafiz. Dia Mak Saleh Okey, dan kalau kita nak berbicara tentang Daniel semulakan seorang selebriti kan. Saya. Jadi kalau macam Daniel nak menerima kritikan dari orang luar kan, apa yang Daniel akan buat?
susah tak nak menerima kritikan dan apa orang cakap? Sebagai seorang pendatang baru dekat dalam industri. Baru ke? Baru lagi. Saya pun masih muda lagi. Okey. Saya masih muda. Kita semua muda. Muda di hati. Muda di hati. Saya sebagai seorang pendatang baru, saya always ada ruang sedar diri dekat dalam diri saya. Saya always open untuk terima pendapat ataupun teguran daripada senior ataupun orang lagi lebih muda daripada saya. So saya jenis yang saya suka terima suggestions daripada orang. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat ni sebenarnya we're on the right lane ataupun tak. Jadi parents saya pun sebenarnya diorang mendidik saya dengan always sikap keterbukaan tu. Dia cakap jangan bila orang tegur you have to melenting ke apa ke, always macam ambil on the good side. Tapi kalau dia komen yang benda-benda negatif tu saya dengar macam okay, I'll try to make it in positive way. Saya tak nak benda, saya pegang pada prinsip I don't want myself to be surrounded in a negative punya vibes. So saya membesar dengan benda itulah. Bagus lah natural kan? Bagus. Terbukti bukan resources. Bukan. Alhamdulillah. Tapi kan menarik apa Daniel cakap, sebab Daniel kata orang sekarang ni semua nak melabelkan narsistik semua ni, tapi sebenarnya tak tepat pun. Adakah sebab sekarang ini zaman yang menghukum semua tak kena, macam Ifan buat tadi, kau tak kena ni, tak kena. Adakah itu yang menjurus kepada semua orang nak dinarsistik kan? Saya sebenarnya lebih risau orang yang kita tuduh narsistik tu sebenarnya kita yang narsistik. Itu bahaya. Betul. Macam dia tuduh saya. Aku supaya cakap orang ni. Sebab ramai sebenarnya penulis terutama ahli-ahli psikologi, dia tulis antara mental disorder yang kita tak sedar ialah narsistik. Sebab kita tak perasan. Kalau macam kita kata ADHD, anxiety, depression itu kan, itu kita akan rasa beza dia kan. Tapi yang ni kita macam apa salah aku kan? Tapi kita nampaklah perangai behavior dia tu selalu ada je benda orang dia nak complain, dia macam bahasa kita sekarang kita sebut netizen kita. Netizen. Dia kalau nak lebih tepat nartizen. Pasal narsistik tu. Betul. Gabungan perkataan. Mantap. Hari ni kan cuit-cuit je. Cuit Kalau sebut Nur kan orang kata perempuan je narsistik tak dia? Betul. Nur tu beriman nama dia. Alhamdulillah. Dia ni nar. Betul. Saya ingat dulu ada kes, kalau ingat Dua Lipa kan, penyanyi yang dia sebut dalam media sosial dia happy birthday babi. Ya, betul. Dan kita boleh identify IP rupanya daripada Malaysia antara yang ramai. Yang bagi komen kita rasa kita macam amar makruf nahi mungkar kot kan. Ini salah, ini kena betulkan, ini salah, ini kena betulkan. Semua orang komen kat situ. Sebenarnya itu narsistik tu. Sebab kita rasa semua orang salah. Ada je salah. Kadang-kadang saya ada bercakap dalam kursus-kursus kita kata kita tak perlu nak label semua orang salah dan kita tak perlu pun nak tegur semua orang. Dia kata kalau kita tak tegur, kita tak cakap orang tu salah, maknanya tak ada orang salah lah dalam dunia. What's wrong? Apa masalah dia kalau tak ada orang salah dalam dunia? Betul. Nampak tak dia punya mentality dia tu? Kalau tak ada orang salah, ini problem. Kena ada orang yang buat masalah. Kena ada orang buat dan dia rasa dia betul. So jenis suka menegur orang semua benda ni pun kena fikir baliklah. Doktor minat Dua Lipa ke? Saya selipar. Itu isu yang sebenarnya berkait. Bila saya mengajar dalam kelas pun saya sentiasa sampaikan Dua Lipa padam kan post tu. Betul. Sebagai rakyat Malaysia. Paling ramai. Betul, saya setuju sebab saya ada baca isu itu. Tapi kalau cakap pasal Dua Lipa ni berkaitan dengan artis juga. Betul. Dalam dunia artis memang macam tu ke? Tak adalah semua sebenarnya. Tak ada semua. Cumanya tak. Saya mengambil daripada sudut yang positif. Okay. Tapi it's not all netizens macam tu. Kita nampak juga some netizens sebenarnya bila ada isu-isu yang diorang rasa diorang boleh bersatu, diorang memang betul-betul bersatu. Baik. Selepas ni Ifan nak tanya juga kepada doktor sebenarnya, kalau lelaki dengan perempuan, yang mana lebih cenderung mengundang soalan. Tapi kita nak simpan dulu, kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Marah Kuis Nur Sikit Jangan Tizen. Sentap selepas ini. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri
jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Sebab lelaki ni dia susah nak minta maaf kat orang. Tak kisahlah kepada perempuan ke, pada jantina sama dengan dia ke. So saya rasa lelaki lagi ramai yang narsistik lah. And daripada experience saya sendiri, kebanyakan lelaki yang narsistik ni, dia orang tak sedar yang dia orang narsistik. Honestly saya kata perempuan lah kot. Kerana perempuan ni kadang-kadang dia susah nak terima pendapat. Kalau macam lelaki ni kadang-kadang dia lebih open. Perempuan kot. Selalunya bos-bos macam tu lah. Dia depends jugalah. Ada perempuan, ada lelaki. So dia tak menjurus kepada satu gender saja. Tetapi perempuan pun sama, lelaki pun sama. Pendidikan yang ibu bapa buat dekat anak tu. Tak kira anak lelaki atau perempuan. Dia jadi anak tu jadi macam tu. Narsistik pada akak lah. Okey Hafiz, itu antara pendapat orang ramai. Lelaki ke perempuan yang lebih narsistik. Tapi kau nampak tadi lebih kurang sama juga. Ada yang cakap perempuan, ada yang cakap lelaki. Tapi yang perempuan yang mengaku perempuan tu. Baguslah, sedar diri. Nurtizen. Tapi nak berbalik kepada doktor sendiri kan. Sebagai seorang yang pakar, kita tak tahu juga macam mana doktor. Kalau lelaki dan perempuan ni ada perbezaannya dan adakah itu bukan stigma ataupun persepsi yang kita perlu ubah? Baik kita berhati-hati dalam menjawab. Tapi dah cakap cuit je kan. Dia sebenarnya gini, dia narsistik ni disorder untuk manusia. So dia lelaki perempuan sama. Tapi dari sudut fitrah, sebenarnya orang perempuan dia lebih banyak bergantung dominasi dia ialah emosi, EQ. Orang lelaki ni IQ. So orang yang banyak bergantung pada EQ ni, dia kadang-kadang dia ragam dia tu berbeza. Bila dia cakap, kita tegur, dia buat hal, dia buat perangai, dia merajuk. Kita kata, oh dia ni tak nak terima. Sebenarnya bukan. Kalau kita pandai cara kita tackle EQ, sebenarnya dia orang pun boleh je terima. Kalau dia tak rasa dia bukan orang narsistik, dia tak rasa dia betul semua, kita tegur cara betul, dia terima. Kadang-kadang kita orang perempuan, let's say lah isteri kita kan masuk bilik tidur kunci. Saya dah buat survey dah. Okey, ada survey. Majoriti semua cakap masuk bilik kunci pintu, nak suami datang pujuk. Okey. Saya kata itu signal lah. Ya, saya kata suami nak masuk macam mana pintu kunci? Betul juga. Tapi bila suami jerit daripada luar, dia akan lagi kecil hati. Pula dah. Dia lagi melawan. Ya, suami jerit lah contoh kan. Oi, keluarlah. So, bila jauh, kita terpaksa hoi kan. Lagi dia terasa hati tak. Suami akan cakap, inilah perempuan susah. Complicated lah perempuan ni. Kan, dia buat salah pun kita. Dah sampai ketemu semua lelaki. Hari ni kita menang besar ni. Dia tersentak kejap tu. Berani. Tapi kalau kita tahu how to tackle EQ, ya, kita bercakap lemah lembut, minta maaf. Even duduk kat tepi pintu tu kita cakap betul-betul minta maaf, kita silap, kita nak minta maaf tapi nak masuk tak boleh. Contoh macam tu kan. Tiba-tiba pintu keluar. Ya. Ini orang ada pengalaman. Aduh. Dan sebenarnya bukan sebab narsistik, tapi kadang-kadang sebab fitrah asal kita tu, kita kena faham juga untuk interact. Doktor, kalau bos yang merajuk tutup pintu macam mana nak buat tu?
Duduk kat pintu sendiri. Bos lain. Ada cara lain. Bos lain. Sebenarnya bos, mak ayah pun orang yang ada authority, dia boleh ada ego. Dan kita cakap kita kata dia ni semua betul kan. Tapi sebenarnya itu ego dia. Kalau kita boleh tackle ego dia, insya-Allah ada cara. Kena pujuk juga. Saya bagi contoh. Contoh ringkas. Mak kita dia letak gelas kaca atas tangga. Okey. Daniel pun turun pasal nak pergi kelas cepat. Tersepak. Jatuh. Betul tak kita kena marah? Sebagai anak kita kena marah je. Mak dah cakap turun tangga elok. Hari lain mak letak. Kita letak gelas tangan. Mak turun cepat-cepat terlanggar pecah. Saya faham dah. Bagaimana cerita di sana? Kita juga kena marah. Kena marah juga. Mak cakap jangan letak benda bahaya atas tangga. Dia ada 1000 dalil untuk betul dia. Mungkin kita boleh tanya Mak Ipan. Mak dia ini. Sampai ke studio ni mak saya ni. Tapi itu contoh. Sebenarnya mak kita ni dia ada ego dia. Jangan kita pula, mak minggu lepas mak letak gelas atas tangga, saya salah. Minggu ni saya letak, saya juga salah. Mak tak salah ke? Jangan tanya macam tu. Tapi pergi minta maaf, bagi tahu kat dia, minta maaf sebab minggu lepas pun saya letak saya langgar kaca gelas ni. Lepas tu hari ni saya pula pergi letak, minta maaf sangat-sangat. Mak petang karang dia balik, peluk kita. Sorry, yang tadi sebenarnya mak tahu yang salah. That's the way. That's the way. Ego. Dia kadang-kadang duduk ego bahaya kat kan? Yes. Sebab dia ada authority tu doktor. Itu skill untuk tackle ego lah. Sebenarnya tak semua benda macam tu disebabkan oleh narsistik lah. Okey. Daniel tadi kan Betul. Saya selalu dengan sentuh dengan mak saya. The way of saying sorry tu dia lain. Contoh segar. Tadi waktu kita tayang VT, waktu ada perempuan tu cakap, seorang wanita tadi kata, lelaki sama je perempuan atau lelaki, tapi dia kata yalah ya tu. Dia nak kata perempuan ni yang tak ada because macam Prof cakap tadi, narcissist ni it can happen to anyone. Okey, baik doktor jawab dulu. It can happen to anyone, so it doesn't valid. Contoh kalau saya rasa macam saya ni being narcissist ke, maybe I don't realise that I'm being narcissist. Mungkin kawan baik saya actually being narcissist. Mungkin dia tak sedar. So it's actually even betul. Tak ada saya tak cakap dia tadi tu. Okey, saya betul ke, tapi Daniel pun sebagai guru vokal. Dan kalau mengajar murid-murid tu kan, macam mana caranya? Ini experience yang ini actually is very interesting sebab saya pun masih muda dan dah mengajar muzik. So bila saya ada students yang lebih berusia daripada saya, kadang-kadang bila saya bagi teguran tu, diorang rasa macam they make a face macam betul ke dia ni, macam why should I trust you, why should I listen to you, why should I take your advice untuk saya punya nyanyian ataupun saya punya playing in music. Tapi cara saya untuk actually encounter benda tu, pendekatan saya dengan student saya lah. Saya tak nak macam I'm the vocal teacher so you need to listen to me. Tidak. Sebab saya berhadapan dengan pelbagai jenis ragam students, pelbagai jenis character students. Even dekat university pun saya berhadapan dengan sebeginian rupa. Tapi apa yang saya perlu buat is just being me. Saya tak perlu nak I have to defend myself too much ke apa ke. Tapi itu lumrah lah, because at the end of the day saya pusing-pusing pergi ke mana sekalipun, I will always meet this kind of people. Betul. Apa-apa pun dia tetap bersyarah. Betul. Sebenarnya as long as dia ada reserve, kita ada kekurangan. Itu okey. Kalau kita ada, walaupun sekelumit kalau ada sifat tu, insya-Allah tak ada masalah. Sebab bila kita dengar orang lain, suara orang lain, mungkin kita pun tak pernah tahu benda tu sebelum ni. That's new knowledge untuk kita juga. Kalau kita boleh menerima, tapi kalau dah block semua dah, suara aku seorang je lah yang bagus. Betul. Datang orang lain menyanyi, ini salah, ini sumbang. Betul. Bila jadi guru vokal, saya kena ada ruang dekat dalam diri saya macam, student saya ni akan datang dengan pelbagai jenis paduan suara yang diorang dah memang nak serve kepada saya. So saya kena ada sikap keterbukaan dalam diri saya untuk macam always accept what kind of singing diorang akan present dekat saya. Apa-apa pun suara doktor macam Rory Romantika. Betul. Itu betul. Suara tu aja. Cengang tak pernah tahu ni. Okey, tadi doktor bagi tips macam mana kita nak handle orang dengan ego. Tapi kalau kita berdepan dengan orang narsistik ni, apa yang kita kena buat? Adakah kita kena jadi narsistik juga untuk bagi dia sedar, atau ada cara-cara lain yang kita kena buat? Saya sebenarnya lebih risau bila dia start cakap suara saya macam Rory.
saya takut dia nanti hujung dia suruh saya nyanyi lagu Brory, mati saya. Itu boleh. Saya dah baca lah tu. Okey, sebenarnya bila kita berdepan dengan orang macam ni, dia ada satu apa kita panggil kaedah yang diajar oleh scholars lah, oleh ilmuwan kita. Dia kata kita jangan lawan. Masa orang tengah rasa dia betul semua, kita cakap dia betul je. Ataupun diam. Jangan kita lawan sebab dia akan mengeruhkan keadaan. So kalau kita narsistik juga, dua-dua keras, itu akan jadi lebih inilah, lebih macam negatif. api bertemu api. Ya, betul. Pasal kita akan jumpa bukan ramai lah, ada je lah orang-orang keliling kita yang kita macam kita tahu benda tu memang tak betul lah kan. Tapi dia duduk pertahankan juga dia betul. Tak apalah kita cakap, mungkin itu juga antara jawapan dia kot. Okey. Daniel, kalau untuk kita berhadapan dengan orang narsistik ni kan, saya kira kita kena jadi pendengar yang baik juga. Maksudnya kita kena dengar apa yang mereka nak luahkan tu, dan kita jangan jadi macam tu cakap ni narsistik. Kita jangan lawan balik. Jadi apa komen? Self-reflect lah basically. Sebab self-reflect. Sebab kadang-kadang bila saya bercerita dengan, saya ada je kenalan-kenalan yang basically tak, janganlah. Minta Hafiz ni dia suka dia macam provok saya tau hari ni, Prof. Saya tak tahu kenapa apa salah saya. Sabar Daniel Yang penting kita jaga. Saya ada je kenalan-kenalan tapi terbukti tak terkena dengan dia. Tak. Dia lecturer kot. Tidak, bukan lecturer lagi. Okay, so basically saya self-reflect. Saya ada je kenalan yang memang saya tak suka lah sebenarnya. Saya macam rasa serba salah nak label diorang narcissist. Tapi actually bila bercakap itu, apa yang saya cakap diorang tak pernah ambil, ataupun macam what I said, macam kau ni macam there's something wrong lah. Aku rasa tak kot macam apa benda. Diorang je lah yang betul. Tapi apabila diorang bercakap dengan saya, always ada ruang untuk saya untuk self-reflect lah diri saya macam oh okay, macam do I talk this way? Saya akan tanya diri saya balik macam do I talk this way? Do I actually think like this? So sebenarnya bila benda-benda macam ni jadi, dia jadi a lesson untuk saya juga. Bila orang bercakap tu saya ambil macam do I talk like this? Macam sebab saya takut tau bila saya bercakap dah makin dewasa ni, what did I said sebenarnya dia mendatangkan manfaat ke atau mendatangkan any positivity ke to the people. Saya always think what I'm about to say. Betul lah, yang penting lah untuk kita tahu. Mungkin silap kita macam doktor kata tadi, mungkin kita jadi narsistik, betul. Kita jumpa orang baik, dia sokong kita. Kita jumpa orang tak baik, dia mengajar kita. Itu yang kita ambil pengajaran. Dia bercakap aku sakit hati aku, takkan aku nak buat kat orang juga macam tu kan. Yalah. That's lesson lah yang kita. Dia tak sokong kita, mengajar kita, maksudnya macam mana tu? Tak, kadang kita jumpa kawan-kawan kita yang kita gembira dengan dia, kita bercakap, dia dengar kan. Dia pun bukan narsistik lah. Dan hubungan kita happy. Okey, faham. Itu menyokong kita lah. Tapi ada kawan-kawan kita juga yang cendia saja betul. Kita pun sakit hati juga sekali-sekala kan. Kan. Tapi itu mengajar kita supaya jangan buat dekat orang. Betul. That's how to appreciate kawan-kawan kita ni macam-macam. Baik. Kita persif tentang itu, orang kita jumpa tu pasti ada tujuannya. Betul. Itu kita dapat hari ini. Okey, baik. Kita akan berehat seketika. Tapi kepada anda yang ada soalan dekat TikTok ke, dekat mana anda tengah tengok live sekarang, boleh komen. Kalau sempat kita baca sekejap lagi. Kita berehat seketika, Irfan. Kembali selepas ini. Cuik sikit, jangan sentap. Tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, lei. Ayah, lei cepat Taisai. Mak, ada perempuan tanya. Hello? Cik. Ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi depan. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya.
Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Okey, macam biasa, bila dah sampai hujung tahun ni, setiap tahun kita akan cari calon. Macam ni bos. Kalau bos cari calon, saya ada calon. Calon tu apa? Calon bini saya. Betul tak? Calon bini saya. Calon kamu untuk menerima anugerah Peribatan Cemerlang. So, sekarang ni saya tengah menilai lah siapa yang sesuai tu. Bos, macam biasalah bos. Tiap-tiap tahun Muka Syahrul Islam APC takkan lari lah. Ya. Tak payahlah bos. Saya calon yang sesuai bos. Asyik dia je saya tak pernah dapat lagi. Bos bolehlah calon ke saya. Ya ke tak dapat lagi? Iya, cuba tengok. Sekejap saya tengok. Saya pun bagus ke bos. Amboi-amboi kau pun. Tudung tak berayan, kasut sukan. Datang OP. Kita ni kerja korporat, gomen. Kena pakai elok-elok. Benda mudah lah APC. Tak tahu. Nanti saya semak balik. Tengok. Betul ke? Ni sebenarnya tahun-tahun lepas ni. Aiman. Eleh. Engkau pergi ofis pakai t-shirt. Rambut tak sikat. Ada hati nak jadi APC. Nak dapat APC. Bos saya bos. Diorang ni semua malas datang kerja. Lesap. Semua ni pancin. Lesap. Lesap. Bos jangan terketawa bos. Ni bercerita betul. Melesapkan orang. Bukan main lagi ya. Ya betul. Bukan kamu sekali lesap. Saya tolong hantar kan. Tim lesap ni. Section sama kan? Syed. Kau dah kenapa ni? Sinilah kau ada. Tengok ni. Ni kan. Lepas tu kau ni tak gentleman lah. Alah, tak masalahnya aku nak bagi dia bunga. Okay. Tapi dia yang bagi aku bunga. Kau tak rasa cute ke? Itu cute lah tu. First time tu dalam hidup aku. Setakat bagi bunga ni. Master. Kau nak aku dengar cerita aku pula Ya. Selalu kalau kita pergi dating, kita buka pintu perempuan. Okey. Ini tidak. Sampai di tempat tu, dia buka pintu laju, dia bukakan pintu aku. Bukakan pintu kau? Itulah barulah cute. Itu nama dia act of service. Act of service. Kau kena belajar ni love language ni. Kau kena belajar ada 5. Salah satunya act of service. Yang bukakan pintu, suap makan. Suap makan pun satu juga. Suap makan. Kau pernah suap makan? Tak pernah kan? Tak pernah. Tengok ni, master belajar lagi. Maulah sweet. Ini belikan bunga pasal seni, satu batang RM2. Love language. Belajar dengan aku. Yalah, Syed. Tu, abang tu dah panggil aku dah. Aku gerak dulu lah. Ni ada lagi ni. Siapa ni? I love you. Ui. Aku dah cakap dah. Benda ni memang aku yang dapat. APC. Kau tengok nanti. Nama penerima anugerah APC. Benda ni memang boleh atur. Aku APC ni memang aku. Ada bos baru kau cakap macam tu. Kau ni cover. Kau ni cover. Tak adanya. Aku tak dapat APC. Kau dengki dengan aku Kita kawan berapa lama pula? Alah, itu lambat. Aduh, macam-macam. Patut Syed putus cinta sebab girlfriend dia buka pintu. Itulah tu.
Tapi saya muskil jugalah masa buka pintu tu kan. So cerita dia dapat APC ke tak ni? Masih belum terjawab lagi persoalan tu. Mungkin ada sambungan dia lah. Saya rasa tak dapat kot. Sebab dia macam narsistik sangat lah Syai tadi kan. Tapi Syai tu cakap lesap 2 kali dia ulang tu. Macam Punch in, lesap pun. Tekan perkataan lesap. Aduh, masalah lah. Okey, itu kisah dia lah yang kita bagi gambaran kepada narsistik ni. Ini dalam kes ni, kalau kita tengok doktor, siapa yang narsistik paling jelas kat sini sebenarnya? Masing-masing ada tu kan. Masing-masing ada. Pasal masing-masing rasa diri bagus. Okey. Ini yang bawa kepada sebenarnya budaya bodek ni. Aduh. Pasal kita tak salah kita nak menunjuk apa yang kita, pencapaian kita. Tapi bukan sampai merendahkan orang lain. Faham? Ataupun dia sampai satu tahap lagi, kalau kita tengok tadi, dia confident dia tu beyond border lah. Dia cakap dia master lah semua dia kan. Orang perempuan buka pintu pun dia kata itu bagus untuk dia. Padahal kalau kita tengok dari segi ilmunya pun ikut persepsi mana-mana pun macam ada benda tak kena. Kalau kita tengok dari segi dia kata apa tadi, act of apa tadi tu? Act of service tu, kita being gentleman. Dan adalah dia punya teori-teori dia tu kan. Kita yang sepatutnya menjaga orang perempuan. Itu juga yang Nabi buat sebenarnya. Betul. Bila isteri baginda nak naik unta, Nabi siap letakkan ke kuda dia, pegang isteri dia dan dia naikkan. Exactly macam kita bukakan pintu kereta lah, lebih kurang. Takkan kita nak letak ke kuda nak naik. Jangan nanti dia nak bumbung. Tapi dia benda-benda yang sampai benda salah pun dia rasa benda tu bagus untuk dia. Itu juga antara ciri-ciri lah kita kata indikator narsistik. Tapi kalau berlaku dalam suasana yang kita kata tiga-tiga tadi tidak narsistik, semua akan bagi tahu apa performa masing-masing. Itu saja. Sebagaimana yang Rasulullah dalam sirah Rasulullah bila nak pemilihan khalifah saya buat ringkasan je. Bila orang Ansar dia melantik khalifah di kalangan diorang, Sayyidina Umar balik bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun dengan Sayyidina Umar pergi jumpa dengan diorang, dia kata kenapa lantik orang Ansar? Orang Ansar kata kami ni orang yang menolong banyak orang Islam. Kami banyak berkorban, kami korban segala-galanya, kami banyak membantu pengembangan Islam. So tak betul, tak salah. Dia cakap tu tak salah. Sayyidina Abu Bakar kata satu pun benda tu aku tak nafikan. Tapi aku pun nak bagi tahu juga orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni kami daripada awal dulu kami lagi banyak berkorban, kami terpaksa tinggal negara, lagi lebih faham dengan Rasulullah apa yang Okey, orang Ansar dengar kalau macam tu orang Muhajirin lebih. So kami terima orang Muhajirin. Nampak dia harmoni kan? Dia tak perlu kan? Tak perlu. Kita kadang-kadang kita perhati, kita nak berebut jawatan apa-apa pun, kita memburukkan satu sama lain. Betul. Sampai tak nak pilih yang mana dua-dua buruk. Macam itulah lebih kurang. Cuit je. Itu sangat doktor Di luar cakap je. Kita tunggu tadi. Tercengang kejap. Okey, tapi itu dalam bentuk alam pekerjaan. Tapi kalau dalam arti persahabatan, arti sempurna kan? Kan? Dia start lagi. Dekat ni. Kalau kita nak bercakap tentang kawan kan? Kalau dia ni pernah tak ada pengalaman kawan sendiri yang ada masalah narsistik ni? Macam saya cakap tadi, ada. Okay. Bagaimana cara untuk dia kawal keadaan kalau bercakap dengan dia? Saya nak kata saya limitkan percakapan saya dengan dia, tak juga. Saya always ada ruang untuk nak cakap apa, cakaplah dulu. Saya dengar. So macam, oh really? Oh itulah kalau aku punya pendapat pula macam tu. Tapi bila dia dah start macam cross the border, tak adalah cross the border macam cakap, oh tapi aku rasa apa yang kau cakap ni, saya akan start to slow down. Saya tak nak saya go over him or her untuk macam, tapi kau ni or not, saya akan jadi sama je macam dia. Saya kena jadi, saya kena reserve macam Prof cakap tadi. Saya kena ada ruang untuk saya reserve diri saya macam, kalau dia dah start macam ni, so Daniel macam just listen macam, oh really, but still I show interest to what he's or she's saying. Baik, tapi Daniel, ini gentleman sebenar. Tapi bukankah itu macam petanda yang Daniel mengaku kalah dan dia menang? For me dia tak ada istilah mengaku kalah atau siapa menang dekat benda ni, sebab secara generalnya diorang ni pun, kita cakap apa pun dia tak nak kalah. Dia tak nak kalah. So better saya rasa macam tak apalah. Say what you want to say. Tapi saya lebih suka istilah tadi, dia bukan mengaku kalah, tapi kita menjadi lebih mulia. Lebih mulia. Ini gentleman yang sebenar. Ya, kita jangan ikut dia, jadi sama macam dia. So kita stop kat situ.
aku tak kalah kan. Tapi aku jadi lebih baik daripada dia. Tak cukup baik. Tapi whatever it is, they're still my friends. I see. Okey, kita mula kalau untuk dia kita kalah lah kan. Persepsi orang yang untuk dia lah. Kita nak raikan soalan kita daripada tetamu-tetamu yang menonton online di media sosial. Ada yang tanya tadi, betul apa Daniel kata? Saya tanya kepada doktor lah. Tadi Daniel kata kalau kita up diri sendiri tu kadang-kadang bukan narsistik pun. Dia nak lebih kepada macam motivate diri dia sendiri. Energi positif. Kenapa sampai nak kena label orang macam narsistik? Ataupun salah ke puji diri sendiri ni? Dia sebenarnya macam tadilah kita sebut, bagi tahu pencapaian kita, kita cerita tentang kita itu tak salah. Tapi dia bila kita sampai ke tahap kita buat salah pun kita ngaku kita betul. Kita orang tegur pun kita block, kita tak, seolah-olah kita ni tak ada kekurangan langsung. Betul. Itu baru masuk geng narsistik punya club lah. Kalau sekadar kita pun perlu confidence kita perlu confidence kita. Kalau kita terlalu merendah diri tak kena juga. Sampai kita inferior, sampai kita kan nak jumpa orang pun aku tak sama dengan orang, aku teruk. Macam mana kita nak confident jumpa dengan orang? Tapi balancekanlah dia punya confidence kita dengan ilmu, dengan benda yang betul, dan sentiasa pasang dalam diri kita ada ruang humble. Baik. Kena ada. Betul. Doktor, saya nak bercakap tentang ada orang ni dekat media sosial lah, contohnya Instagram kan, dia selalu upload dia punya selfie tau. Gambar dia dekat tengah makan ke tengah kerja ke. Ni punya username Irfan Syamil. Irfan Syamil. Tapi ada orang juga beranggapan apa yang dia buat tu selfie-selfie semua tu adalah perbuatan narsistik. Jadi macam mana? Saya pernah dengar. Gini, kalau saya buat saya tahulah. Kalau saya buat saya tahu. Orang lain buat saya tak tahu. Saya upload tunjuk gambar ni pasal aku ni macam bagus. Orang kena tengok aku. Bila aku upload ni mesti ramai orang kan suka. Itu narsistik lah. Sebab kita tahu kita. Cuma bila bab orang, sebab orang tanya yang ni dia kalau buat macam ni narsistik ke? Saya kata saya tak tahu dia. Bila orang datang tanya saya pun saya akan cakap benda tu, dia kata kalau macam tu betul lah yang saya rasa. Maknanya saya narsistik. Dia tahu sendiri. So nak tahu narsistik ke tidak ni sebenarnya bukan kita label dia lah. Bukan. Kita cuma bagi ciri-ciri macam tu, dia balik, dia termenung. Rupanya aku narsistik. Tu okeylah. Ada kesedaran lah. Kita sedar kita sendirilah. Kan? Sebelum saya nak ke Daniel, saya nak tanya doktor sikit lagi. Kita bekalkan ilmu yang cukup supaya kita tahu kita narsistik kita. Apa lagi yang perlu kita lakukan supaya kita ni sedar dengan secepat mungkin yang kita ni dah nak ke kelab narsistik tadi? Nak menyedari. Ciri-ciri dia ni sebenarnya satu, kalau orang cakap apa-apa tentang kita akan sentiasa ada dalil untuk defend. Itu pun dah satu hal. Ada je alasan, kan? Kadang-kadang kita jawab, kita kata, yelah, bukan. Kita bagi tahu je sebenarnya. Tapi sebenarnya kita menjawab. Orang tegur apa pun lebih baik diam. Pasal diam itu sebenarnya tanda kita menghormati. Kalaupun kita pun tak salah kadang-kadang. Kita rasa kita tak salah. Tapi kawan-kawan kita tegur. Diam kita tu bukan mana-mana kita kalah. Diam kita tu makna kita hormat, dia pun ada pandangan dia. Tapi tak bermakna kita setuju. Kan? Saya mudah je kalau even saya kata kalau saya sokong anda, tidak bermakna saya setuju semua benda yang anda cakap. Dan kalau saya setuju dengan anda, belum makna saya sokong anda. Ada reserve. Kan? Bila kita boleh biasakan diri kita macam tu, insya-Allah kita selamatlah daripada masuk geng kelab. Cuma yang tadi tu yang Hafiz tanya tu pasal ciri-ciri tu kita at least kita tahulah. Kita rasa kita bagus pada orang, kita rasa orang tak berhak tegur kita, dan dalam percakapan kita, dalam komunikasi hubungan kita dengan orang, bila orang bercakap ada je benda kita defense. Sebenarnya defensif tu. Ya, defensif tu sebenarnya part of. Tanpa sedar. Kadang-kadang kita kata kita bukan narsistik, saya pertahankan diri saya. Tapi itulah sebenarnya. Sebab tu kita tanpa sedar tadi tu. So kalau macam post gambar, just kadang untuk perkenalan pada orang apa semua. Kita pun kadang ada promosi yang perlu bagi gambar kita kan. Itu kerjaya kita. Ya, betul. Tambah-tambah influencer macam ni. Memang dah check ke dia punya icon?
Tak ada lagi selfie tadi. Tak sempat lagi. Cumanya kita tahulah kita orang akan cakap kalau terlalu sangat 3-4 kali sehari dia tunjuk gambar itu gambar macam-macam gaya, orang akan bercakap. Tapi yang tahu yang pasti kita. Macam gaya. Ada kita bayang-bayang. Ada kat tepi kereta, masuk rumah kan. Sebab kita rasa semua kehidupan kita orang perlu tahu. Kan kadang-kadang itu harap tak adalah, tak ada kat kita. Cuit sikit je. Okey, baik. Banyak lagi kita akan tanya lepas ini sama ada kita nak diam terus ataupun tidak dalam soal narsistik ini. Kembali selepas ini, cuit sikit, jangan sentap. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Kalau ada kawan macam tu, saya lebih ambil bersikap jauhkan dirilah. Sebab benda tu dia akan ada impact juga dengan kita kan. Kalau kita berkawan dengan dia, tak mustahil kita pun akan terikut perangai dia. Saya prefer menjauhkan diri sahaja. Tidaklah orang kata apa nak putus persahabatan ke silaturahmi, tidak. Cuma kita banyak berdiamlah bila berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai karakter narsistik ni. I believe that in any benda yang negatif ada benda yang positif. So sebenarnya dia narsistik tu actually something happen to their history juga sebenarnya. So I believe yang might be ada something yang positif juga dalam narsistik dia. Nak hindarkan daripada dia tu mungkin tak boleh sepenuhnya sebab kita satu kumpulan bekerjasama. Tapi kita tak elakkan untuk bertelagah dengan dia sebab nanti dua-dua akan sakit hati dan tu menjejaskan kita punya persahabatan. Okey. Kita nak kena elak ke nak kena berdiam diri, itu pandang orang ramai. Tapi kalau Daniel sendiri kan, kalau memang dah berjumpa ada kawan-kawan yang sebegitu kan tadi, dia akan elak ke dia akan putus kawan terus ke macam mana? Putus kawan tu tidaklah. Sebab whatever it is, they are my friends. Tapi saya, macam saya cakap tadi, saya takkan ada orang kata the abilities untuk saya nak bertelaga balik dengan dia. So, saya rasa macam it's not going to worth his time, it's not going to worth my time. So better saya ada ruang untuk saya reserve dekat dalam diri saya untuk saya macam okeylah tak apa, macam Prof cakap tadi, dia ada dia punya own opinion, saya ada own opinion, so I respect his opinion, saya respect saya punya opinion. So it's better for me to stay reserve je lah. Saya tak perlu nak bergaduh ke apa ke, because
I value every of my friendships. Dengan siapa-siapa sekalipun. Respect is the key lah kat sini. Doktor nak tambah, kalau kata kita dalam tempat kerja tu nak berhenti susah lah pula kan. Takkan sebab narsistik kita nak berhenti kerja. Berapa lama kita boleh bertahan ni? Soalan direct sangat. Dia gini, bila dalam keadaan narsistik ni, orang narsistik ni dia bukan all the time sebenarnya. Bukan, dan kita pun bukan berhubung dengan dia sepanjang masa pun kan. Yang saya rasa jawapan-jawapan tadi yang kita dengar daripada pendengar ni, penonton kita pun sebenarnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam ni. Kalau orang yang kita boleh bincang, boleh bercakap cara positif, Rasulullah bercakap. Tapi zaman Rasulullah pun ada juga orang yang narsistik. Betul. Terutama kalau kita tengok cerita Abdullah bin Ubay, orang munafik apa semua tu kan. Adalah dia punya karakter dia. So apa yang Rasulullah buat, orang-orang macam ni Rasulullah berpaling. Maknanya Rasulullah diam. Tak payah berhubung banyak sangat dengan dia. Tak payah ada kontak yang kalau benda yang tak perlu tak payah. Kalau ada just sekadar professional way lah. So maknanya satu, kita kena jaga kita jangan hanyut sama-sama dia. Baik. Yang kedua, kalau boleh elak kita kurangkan. Ya. Dan kalau nak lagi bagus, lagi pandai, cuba belajar how to tackle sebenarnya. In other way. Sebab orang-orang macam ni bukannya orang yang tak nak berubah pun. Dia contoh kadang-kadang kita dekat office kita duduk cakap, dia tak nak dengar, dia duduk pandangan dia lah. Tapi petang tu dia ajak kita pergi pasar malam. Kan? So masa duduk sembang kat pasar malam tadi, tweet. Dia tweet tu bagus tu. Tweet ni dia untuk orang yang narsistik, dia dengar dia. Kan? Dia terfikir kejap kan? Dia tersentak. Kita dah cakap jangan sentap, tapi dia tersentak. Pasal kena dengan dia, mungkinlah kita tak tahu. Tapi kalau kita face to face, berdepan, kita confront dengan dia, masa dia tengah ego tadi tu, yang tu problem. Betul. Itu problem. Tapi kalau orang narsistik ni, tadi part orang yang berdepan dengan narsistik kan Irfan. Kalau kata orang narsistik ni dia biarkan je dia narsistik sepanjang hidup dia, apa kesan jangka panjang untuk kesihatan mental dia, ataupun ada disorder lain yang akan datang? Dia ada sangkut paut lah sebenarnya. Kalau kita sendiri dengan diri kita bila kita cakap tentang narsistik, kalau kita lah, sebab kita cakap orang ni sampai bila pun tak boleh ubah orang. Betul. Nak ubah kita. So kalau kita narsistik, kita rasa macam orang tak puji, kita rasa sedih, kita mengharapkan orang puji. Sebenarnya jangan biarkan terlalu lama, sebab dia boleh bawa kepada depression. Mudah. Sekarang ni kita kata bukan penyakit lah, depression ni disorder juga. Betul. Dia boleh bawa kepada lebih teruk lah sebenarnya, burn out apa semua. Kita akan ni kan. Jangan biar terlalu lama, sebab kalau dah bawa pada depression, kita nak ubah balik depression tu satu hal. Betul. Lepas tu nak betulkan karakter behavior kita yang tadi pula. Dah dua dah disorder sekarang. Ini kena hati-hati. Bila kita jadi macam tu tanpa sedar, ada orang tolong bagi tahu, kita fikirlah seorang-seorang. Cara dia ialah kita betulkan diri kita seorang-seorang. Sebab orang narsistik ni dia tak nak orang tegur. Dia tak nak orang tegur. Orang tegur tak jadi. So fikirlah seorang-seorang. Masa duduk seorang-seorang, ataupun masa ni pun duduk seorang-seorang dengar tweet ni kan, dia macam ter-tweet sikit. Itu aku satu kan. Itu okey. Macam banyaknya kena tweet ni. Mudah-mudahan ke arah lebih baik. InsyaAllah. Okey, itu kalau Daniel pula kan, kalau boleh kongsikan kepada penonton kan, kawan-kawan yang tengok sekarang ni kan. Cuba kongsikan kenapa kita perlu sedar diri sekarang ni untuk jangan kita bergerak ke arah yang lebih teruk dalam masalah narsistik ini. Sebab kalau saya ini daripada pandangan saya lah. Sebab kita ni hidup still have a long way to go, dan kita akan berjumpa dengan lagi ramai jenis orang. So bila kita ada satu sikap yang rasa kita always betul, opinion orang yang lain semua invalid, macam mana kita nak grow diri kita? Sebab saya always ada sikap dekat dalam diri macam I have to always listen to someone's punya advice ataupun orang lain punya pendapat, so that I always ada ruang dekat dalam diri saya untuk saya improve. Mungkin ada benda yang saya terlepas pandang, mungkin ada benda yang saya tak really macam titik beratkan dekat dalam kehidupan saya. So kenapa untuk apa tadi soalan dia? Kita pula kita menyimpang soalan saya tadi untuk bagi nasihat kepada kawan kat bersama. Jangan kita terus bergerak ke kancah kelab narsistik tadi. Narsistik ni. Sebab macam saya cakap tadi lah, we have still long way to go. Kehidupan ni kita akan jumpa lagi ramai orang. So macam this thing is somehow dia akan nak kata rosakkan tu tak juga. That's not the right word lah.
somehow people will distance. You live tu macam nanti akan berjumpa dengan lagi ramai orang. Betul. Kenalan yang akan lagi, mungkin ada orang yang lagi being lagi narcissist, lagi tentang you gila kan. Betul. So benda-benda macam tu, it's better to prevent daripada sekarang. Ganggu hidup kita. Ganggu. Tadi cakap perjalanan masih jauh, katanya ada satu event dikongsikan. Yes, betul. Tapi sebelum kongsikan, saya nak minta sedikit erti sempurna, please. Ini sebelum ni mungkin Irfan boleh sambung yang first lagi. Kita ulang balik. Tadi dia dah nyanyi. Saya sambung balik. Okey, saya start. Boleh. 3, 4. Usah kita membuang waktu dengan duga rasa curiga, merajuk bersengketa, berselang bahagia, resau dalam bercinta. Nantikan duet mereka pada 32 Disember nanti. 32 Disember. Bukan tak akan keluar. Okey, cuba kongsikan event apa yang akan berlangsung nanti. Okey, so hari ini saya nak mengambil kesempatan juga. Terima kasih kepada Cuit Sikit Jangan Sentap sebab kita ada konsert yang akan diadakan di Dewan Konsert 1000 Diman pada 5 dan 6 Januari ini. Anjuran Conservatory Music dan juga Society of Music Composition Students, UITM. So kita akan bawakan komposisi-komposisi baharu yang dicipta sendiri daripada pelajar-pelajar Conservatory Music kita, dan juga 7 lagu-lagu pop yang sedia ada kita bawa komposer yang dah sedia ada untuk kita bagi nafas baru dekat dalam arrangement. Contohnya kita ada lagu daripada Aina Abdul, ada lagu daripada Aisyah Retno, and also daripada Nusantara, Melly Goslow, dan banyak lagi lagu. So tiket serendah RM20 sahaja. So boleh datang 5 dan RM20 sahaja. RM20 sahaja. Boleh. Tiket Rahmah ni. Tiket Rahmah. Sebab ini adalah konsep sulung daripada MCS sebenarnya. So kita nak bagi pengenalan kepada semua what is actually kita belajar dekat music composition department ni. Rahmah dah kasih sayang. Dah RM20 saja. So you guys akan disajikan 15 buah lagu, 15 buah lagu untuk 2 hari bersama dengan line-up and also musician yang hebat daripada Conservatory Music. Check it out. Itu okey, Doktor, last word kepada penonton kita soal kelab narsistik tadi. Kelab narsistik untuk elakkan diri kita. Jangan jadi narsistik lah. Jangan teruskan. Sebenarnya saya selalu peringatkan diri saya satu hadis yang sahabat-sahabat bertanya Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, siapa manusia paling jahat dalam dunia? Orang yang paling jahat ialah orang yang rasa dianya baik. Ini yang geng-geng terpaling tadilah. Siapa orang paling bodoh dalam dunia? Orang paling bodoh ialah orang yang rasa dirinya dah cerdik. So kalau kita start ada perasaan tu, mana masalah lah tu. Baik. Kalau insya-Allah kalau kita sentiasa bagi ruang untuk kita mengingati, sedar diri yang Daniel sebut tadi kan, kita kena sentiasa sedarkan diri kita. Kita ni ciptaan serba kekurangan. Betul. So ada kekurangan yang mungkin orang lain ada kelebihan, jadi hormati dan hargai satu sama lain. Hidup kita kena harmoni, Doktor. Ya, betul. Yep. Baik, terima kasih Doktor dan juga Daniel atas perkongsian. Saya minta maaf kalau terbanyak cocok Daniel. Apa juga dia? Cuy sikit je Daniel. Sikit je. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Doktor dan juga Daniel atas perkongsian. Ifan minta maaf juga tadi sebab cakap pasal kasut, pasal spek mata. Ifan tak narsistik sebenarnya. Ya. Tahu. Terima kasih. Jadi kepada anda, terima kasih kerana menonton Cuit Sikit Jangan Sentap di semua platform kami, termasuk dalam TikTok, Facebook dan juga di Berita Aceh dan semuanya. Dan paling penting, Ifan, jaga diri. Betul, sekarang ni COVID tengah naik kat Malaysia ni, kita kena sama-sama jaga diri. Kalau boleh pakai penutup muka. Dan kita insyaAllah berjumpa lagi. Saya Ifan Syamil Sufian. Saya Afi Dawson dari Sungai ke Segara Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. So everything's about you. Kau memang selalu begitu. I'm so la-da-di-da, done with you. Nak dengar boleh, percaya jangan, ni satu amaran. Nak ikut boleh, tak nak ikut okey, boleh ke hadap kesan. Aku tercabut dan kau bising bagaikan murai. Dengan ombak takut, tapi rumah tepi pantai. Tak sesuai, kau tak sesuai, ada dalam bulatan. Tak nak suai kenal, tak cukup nakal nak buat kawan. Maaf jika terasa dan jika kau tak tahan. Terus terang kata kau ni cuma hanya bahan. Balik belakang lain bicara. Sekarang cerita kau la-la-la-la. Siang bagai hari, terang bagai bulan. Bukan mulut je la-la-la-la. So everything's about you. Kau memang selalu begitu.
done with you. Jadi